program Bual Bicara. Nampaknya tajuk kita ni lebih kepada muslimat ya, iaitu pimpin bidadarimu ke surga. Pimpin bidadarimu ke surga ya. Ustaz bidadari tu. Jadi surau memohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan ya, apa-apa kekurangan, ketidakselesaan, contoh kalau ikon tak kuat ke dan sebagainya. Jadi pihak surau terlebih dahulu memohon ampun dan maaf ya. Dan saya tidaklah mahu membuang masa lebih, jadi saya ingin menyerahkan majlis ini kepada moderator kita, iaitu kepada Dr. Kamaruzaman, insya-Allah. Sekian, saya serahkan majlis kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada semua para jemaah untuk program Bual Bicara Pimpin Bidadarimu ke Syurga. Untuk makluman semua para jemaah, program ini adalah anjuran Biro Muslimah Surah Jenaris. Dan untuk makluman juga, program kita ini boleh ditonton secara langsung ya, melalui Facebook Live Surah Suri Jenaris. Sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memberi peringatan kepada semua para jemaah tentang SOP sepanjang perjalanan program kita. Diminta semua para jemaah untuk mengekalkan penjarakan, dan sampai itu kita mematuhi SOP-SOP lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman semua, program kita pada malam ini adalah program Bual Bicara yang insya-Allah kita alhamdulillah bersama kita pada malam ini dua panel, dua-duanya daripada Kedah. Bersama kita bagi pihak ahli jawatankuasa Surah Jenaris, kami ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Elias Ismail dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar. Selamat datang ke Surah Seri Jenaris. Untuk makluman semua, insya-Allah program kita akan jalankan secara liga macam sekarang ni STL kan. Kita ada spectacle league. Jadi kita pun program malam ni pun kita buat cara 3 pusingan. InsyaAllah pada pusingan pertama kita akan memberi masa sekitar 10 ke 12 minit untuk panel kita menjawab soalan yang diberikan. Begitu juga dengan pusingan kedua sekitar 10 ke 12 minit. Dan sebelum ke pusingan terakhir, kesimpulan, kita akan memberi peluang kepada para jemaah untuk menanyakan soalan. Kita mungkin boleh menerima satu soalan daripada jemaah muslimin dan satu soalan daripada jemaah muslimah. Okey. Saya ingat sebelum kita meneruskan program bicara kita pada malam ini, adalah lebih baik kita perkenalan dulu dengan panelis kita pada malam ini. Saya sendiri, Dr. Kamaruzaman Ismail, akan menjadi moderator sepanjang program ini. Dan saya mulakan dengan di sebelah kanan saya, iaitu Ustaz Elias Ismail. Mungkin ramai dah kenal Ustaz. Kalau tengok apa ni tubuh tu, saya ingat umurnya dalam 25 kot. Hai Ustaz Alright. Jadi Ustaz, dari segi latar belakang pendidikan ya, Ustaz dilahirkan di Kedah, memulakan pengajian awal di Maktab Mahmud, kemudian meneruskan pengajian di Kuwait dan seterusnya di Al-Azhar Mesir ya. Itu sedikit background daripada yang Ustaz Elias lah. Maktab Mahmud Ustaz saya dulu pernah di Sekolah Pengantin Al-Ustaz. Jadi biasa lalu depan Maktab Mahmud tu sebelum pergi masjid di Sepang Kuala. Tahu. Jadi alhamdulillah. Okey, kalau untuk makluman para jemaah semua, saya mungkin boleh baca sedikitlah apa ni biodata untuk Ustaz Elias. Kalau di rancangan televisyen kita selalu lihat wajah Ustaz yang handsome ni dalam rancangan Tanyalah Ustaz TV9, penceramah rancangan Al-Kuliah TV3, panel rancangan Klinik Al-Hijrah TV Al-Hijrah, panel rancangan Forum Perdana Ahli Islam TV1,
Dan banyak lagi lah kena sebut ni, memang sampai pukul 9.30 tak habis ni. Panjang sangat ni. Okey, tak apa. Kita terus kepada penalis kedua, iaitu Ustazah Nazira Abu Bakar. Dilahirkan di Sik, Kedah, Ustazah. Kemudian meneruskan pengajian di Ijazah Sarjana Muda di Universiti Antarabangsa Malaysia. Kemudian peringkat Ijazah Sarjana di UKM. Kerjaya sebagai pegawai Ewan Islam, Jabatan Kemajuan Islam, JAKIM. Dari segi pelibatan, Ustazah ni adalah merupakan seorang penulis Mingguan Wanita, Astro, penyampai dari segi skor agama di radio IKIM dan juga radio RTM. Kalau karya penulisan pula, Ustazah ni kalau kita boleh rujuk, menulis 2 buah buku, iaitu Soal Jawab Fiqh Wanita dan juga Tazkib An-Nisha. Okey, itu lebih kurang profil dari segi panelis kita. Sebab orang kata kalau kita berjumpa tak kenal maka tak cerita, kalau kita kenal pun tak boleh cerita, dua-dua sudah berpunya. Itu yang penting. Okey, kalau kita semua dah bersedia, kita teruskan dengan pusingan pertama. Saya ingin tunjukkan, kerana tajuk kita pada malam ni pun pimpin bidadari muka surga. Jadi saya ingin menanyakan soalan pertama, pusingan pertama ini kepada Ustazah dululah. Okey, Ustazah, dalam kehidupan seharian ni kita tahu dah ada sikit istilah pemimpin bidadari. Dan kalau kita tengok telenovela pun banyak cerita yang menceritakan tentang bidadari. Dan selalunya kalau kita dengar kuliah, ustaz mengaitkan bidadari ini adalah ganjaran pada lelaki yang beriman di syurga. Jadi merujuk kepada topik kita pada malam ini, boleh tak Ustazah terangkan sedikit apa yang kita masukkan bidadari di sini, dalam konteks macam mana yang kita bincang pada malam ini, supaya perbincangan kita adalah dalam skop yang sama. Dan kalau boleh juga Ustaz hadirkan juga ciri-ciri ataupun keterangan tentang sifat wanita ini yang diterangkan dalam Al-Quran, hadis ataupun sirah Rasulullah. Dipersilakan Ustazah. Baik, bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab soalan tu moderator kan macam dah seronok sangat dengan forum kita malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Kamaruzaman, sahabat panel saya kira ini tok guru saya lah kot, Ustaz Ilyas, masya-Allah. Daripada sekampung saya rasa. Tapi Ustaz lebih lagi lah. Saya masih lagi orang kampung, Ustaz dah jadi orang bandar lah. Baik, tuan-tuan, puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Utamanya saya rasa sangat seronok duduk di sini, tengok yang depan saya ni, rasa terubat rindu dekat mak ayah di kampung. Dah lama tak jumpa, tengok di sini terbayang-bayang ayah yang selalu datang ke masjid ke surau. Tengok mak-mak kat belakang, rasa teringat mak sendiri. Jadi alhamdulillah, walaupun duduk di sini saya rasa mengembalikan nostalgia, rasa macam mak ayah duduk dekat dengan kami. Baik, alhamdulillah. Pertamanya tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang tadi moderator kupas panjang, saya rasa malu sebenarnya duduk sini. Sebab Ustaz Ilyas ni, tanyalah Ustaz apa benda yang tak boleh tanya. Patut kita tanya dia je malam ni. Tapi disebabkan forumnya adalah forum wanita, jadi ladies firstnya itu ditanyakan kepada saya dulu. Maka saya sukalah untuk sebut beberapa perkara. Pertamanya alhamdulillah, saya kira syukur banyak-banyak pada Allah. Walaupun dalam keadaan hujan, ramai yang datang malam ni. Jadi saya kira orang-orang di sini, Masya Allah, inilah orang-orang yang sedang Allah pimpin hatinya. Inilah orang-orang yang sedang Allah berikan kebaikan. Kerana kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu agama. Bagaimana cara Allah memfaqihkan kita dengan ilmu agama? Antaranya dengan cara Allah ringankan badan kita untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Allah berikan kelapangan masa kepada kita untuk hadir dalam saat orang lain tengah sibuk. Waktu maghrib ni, waktu ni biasanya orang buat apa tuan-tuan puan? Buat apa? Tengok TV. Lagi sekarang buat apa waktu ni? Buat apa? Makan. Lagi?
Tunggu zombie ke suami balik ni? Tunggu suami balik. Kan biasanya kita sibuk dengan kerja-kerja macam tu. Mak-mak yang dekat belakang, puan-puan, ibu-ibu yang dekat belakang. Kita tak sibuk ke dekat rumah sekarang? Kita tak ada pinggan nak dibasuh ke kat rumah? Tak ada, semua lelaki dah basuh dah. Alhamdulillah. Kita tak ada baju nak dilipat ke? Banyak baju nak dilipat dah. Tapi Alhamdulillah masih lagi dalam ramai-ramai Allah Ta'ala pilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan inilah mudah-mudahan tanda-tanda orang-orang yang sedang Allah berikan kebaikan bukan sahaja pada kita, tapi juga pada ahli keluarga kita, insya-Allah. Yang mudah-mudahan walaupun kita tak kaya tapi Alhamdulillah cukup. Tak kaya tapi bini isterinya baik, suaminya baik. Tak kaya tapi anak-anaknya sihat, membesar dengan baik, Alhamdulillah. Bila kita sebut malam ni kita nak berbicara tentang pimpin bidadarimu ke syurga. Yang depan saya, ni biasanya moderator nak suruh cakap dekat para suami agaknya doktor ya. Biasanya macam tu lah. Inilah peluangnya biasanya isteri-isteri kat belakang kata Ustazah lebih sikit, Ustazah lebih sikit kan. Jadi sebelum tu kita cuba tanya survey dulu. Yang ada depan saya ni semua dah kahwin ke? Dah kahwin dah? Dah. Tak berani nak jawab belum lagi sebab kat belakang ada kan. Baik, Alhamdulillah. Saya cakap semua yang ada kat sini semua dah ada bidadari masing-masing. Kita sebut, bila kita sebut pimpin bidadari, semua orang sebenarnya dah ada dalam kepala masing-masing dah. Nak bawa isteri masing-masing ke syurga, betul tak? Siapa kat sini yang tak ada langsung impian nak bawa isteri ke syurga? Tak ada siapa pun, betul tak? Semua orang mesti ada sedikit, walaupun sikit kita kata, keinginan untuk bawa pasangan dia masuk syurga. Dan yang lebih kita inginkan apa dia tuan-tuan puan? Kita lah punca pasangan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut kat sini, kita duduk kat sini malam ni tuan-tuan puan, subhanallah. Bukan sebab kita ni baik sangat pun rajin datang surau. Kita duduk dekat sini malam ni tuan-tuan puan bukan sebab kita rajin lebih daripada orang tak. Tapi kita duduk kat sini sebab apa? Sebab Allah yang pilih kita. Allah kata Allah nak beri kebaikan pada kita. Mungkin malam ini, lepas kita dengar nanti isi-isi daripada Ustaz Ilyas, Allah nak sentuh hati kita tuan-tuan puan untuk kita balik rumah, untuk kita praktis dengan ahli keluarga kita dalam sisa-sisa tahun yang kita tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Hari ini, kematian tak boleh dijangka. Ada sahabat kita yang kita tengok nampak sihat, segar bugar, tiba-tiba meninggal dunia. Guru saya semalam meninggal dunia, subhanallah. Sihat sebelum tu. Walaupun dia memang ada penyakit kanser, dah lama tapi sihat, subhanallah. Walaupun kita kata apa, sakit dia tu memang dia duk bertarung, yang dekat muka dia memang nampak sihat, tak ada nampak sakit apa-apa. Tiba-tiba malam semalam, malam kemarin, pukul 2 pagi meninggal dunia tuan-tuan puan, dalam keadaan sedang tidur. Matinya dalam keadaan tidak menyusahkan suami, matinya dalam keadaan tidak membebankan anak, subhanallah. Saya kira inilah orang-orang yang kita duduk di sini, yang Allah pilih kita untuk berikan kebaikan. Yang mudah-mudahan kita duduk di sini tuan-tuan puan, balik kejap lagi kita pimpin tangan isteri kita, pimpin tangan suami kita, naik kereta sama-sama balik rumah. Mudah-mudahan tangan yang sama jugalah yang kita akan genggam, sama-sama langkah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka untuk saya sebut yang pertama, kata Nabi SAW, yang ni para suami yang ada ramai dalam ni, subhanallah. Biasa kalau pergi program mana-mana, perempuan yang lebih ramai, tapi hebat surau Jenaris ni laki-lakinya lebih ramai, subhanallah. Nabi SAW sebut tuan-tuan, Nabi kata la yadkhulunal jannata abadan ad-dayyus, takkan masuk syurga selama-lamanya orang yang dayus. Sahabat tanya, famad dayus ya Rasulullah, siapa orang yang dayus itu ya Rasulullah? Nabi kata alladhi yuqiru su'a fi ahli, orang laki-laki yang biar isteri anak dia nak buat apa ikut suka. Pakaiannya bagaimana, bila nak keluar tutup aurat tak tutup aurat ikut sukalah. Isteri saya dah tua dah ustazah. Ini Nabi kata masuk dalam ciri-ciri dayus. Isteri dia, anak dia nak semayang tak semayang ikut suka masing-masing lah, kubur masing-masing kata tuan-puan.
Ini ciri-ciri orang laki-laki yang baik. Maka kita sebut malam ni kita beringat tentang perempuan yang Nabi sebut takkan masuk syurga selama-lamanya. Maka kita doakan mudah-mudahan yang duduk depan kita hari ini adalah orang-orang yang kita kata dia kahwin dengan isterinya dalam keadaan baik. Maka isteri yang sama jugalah yang dia nak bawa masuk syurga dalam keadaan baik-baik, insya-Allah. Ya, sebab hari ini tuan-tuan puan, kalau boleh saya sebut sikit. Ya, saya alhamdulillah dah lebih pada 12 tahun buat runding cara keluarga tuan-tuan puan. Macam-macam pasangan kita jumpa hari ini. Ada yang kahwin sampai 44 tahun, tiba-tiba di usia 65 tahun nak bercerai, ada hari ini tuan-tuan puan. Ya, ada yang tak tahan dengan perangai isteri, ada isteri yang tak tahan dengan perangai suami. Kadang-kadang sebab yang kecil-kecil je. Sebab kita nak bahagia, tak dapat bahagia, kita kecewa. Tapi kalau kita kahwin, sebab kita nak sempurnakan ibadah kita, kita jadikan perkahwinan sebagai medan ibadah, maka kita takkan kecewa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Quran, masalahnya dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala suruh orang laki-laki, suami-suami ni bergaul dengan isteri dalam keadaan baik-baik. Layan isteri baik-baik contohnya. Kan? Gauli isteri baik-baik. Kemudian ayat itu Allah Ta'ala tak berhenti setakat tu je tuan-tuan puan. Sambungan di belakang tu Allah Ta'ala kata apa? Kalaupun kamu tak suka pada isteri kamu, boleh jadi Allah Ta'ala menyediakan kebaikan yang banyak pada perkara yang kamu tak suka. Sebab tu kita sebut hari ni tuan-puan, mungkin sebagai rumusan akhir, sebab moderator kata 12 minit je, jangan lebih. Kalau kita boleh sebut tuan-puan, hari ni dalam rumah tangga memang kita takkan dapat rumah tangga yang sempurna. Mesti ada kekurangan. Sebab apa? Sebab kita manusia ni, kita ada banyak kekurangan, termasuklah orang yang kita kahwini tadi. Sebab tu, secara anatomi, sains tubuh badan kita pun, orang perempuan dengan orang laki-laki, cara fikir dia cukup berbeza. Ya, cuba kita tengok puan-puan, kalau kita suruh isteri kita, suami kita pergi ke kedai, kita nak suruh dia beli barang, macam mana cara kita suruh dia beli barang? Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa? Cara fikir orang laki-laki dia sangat objektif. Kan? Bang, kalau pergi kedai beli ikan kembung 3 ekor, beli buah tomato yang merah sikit 4 biji contoh. Saya tak tahulah kalau orang lain. Kalau Ustaz Ilyas mungkin dia biasa pergi pasar. Kalau suami saya cakap, bang pergi kedai beli ikan kembung, dia pergi kedai, ikan kembung tak ada, dia balik dengan perut kembung dia tuan-tuan buang balik rumah. Dia beza kan kalau dengan orang perempuan. Kalau isteri-isteri sebut, bang bawa saya pergi kedai, saya nak beli barang dapur, apa yang isteri tuan-tuan beli? Oh, tak berani pula nak sebut ya, bini ada kat belakang. Apa yang puan-puan beli? Segala barang kat dapur kita beli. Tu tak termasuk lagi berus toilet pun dia beli sekali, walaupun tu bukan barang dapur. Sebab apa? Cara fikir yang berbeza. Maka sebab tu bila berlaku perbezaan ni tuan-tuan puan, Nabi SAW ajar pada kita ada cara, ada adab dalam berumah tangga yang walaupun kita dah tua, kita jangan tinggal. Meraihkan kepelbagaian. Jangan kita beri kepada pasangan kita itu harapan yang terlalu tinggi, expectation kita terlalu tinggi, bukan harapan, kita berikan jangkaan yang tinggi. Yang ketiga, bersedia untuk terima kekurangan pasangan masing-masing. Dan yang keempat tuan-tuan puan, ini yang kalau boleh kita berikan penekanan. Yang kita tengok tadi, imam tadi bila baca doa subhanallah, tuan-tuan puan perasan tak doa apa yang imam baca tadi? Ke pakai amin je? Ya? Kita kadang-kadang kita tak perasan tuan-puan. Tu imam, ya Allah sedapnya suara tu imam saya rasa kat sini subhanallah. Tapi sedap lagi suara Ustaz Ilyas kita, insya-Allah nanti kita suruh Ustaz Ilyas kita baca doa pula tuan-puan. Imam sebut apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tu imam sebut tuan-puan, dia pun tengah sembahyang, ingat ke bini dia tuan-puan? Kita kena minta tuan-tuan puan campur tangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu keluarga kita tuan-tuan puan. Suami kena minta dengan Allah, isteri kena minta dengan Allah. Sebab apa? Sebab Quran dah tunjuk pada kita
orang-orang yang minta campur tangan dengan Allah, maka Allah akan bantu untuk uruskan keluarga dia. Banyak lagi kita nak cerita, tapi kita boleh berhenti kat sini. Nanti insya-Allah kita sambung pusingan yang seterusnya. Allah Ta'ala alam. Saya balikkan kepada pengerusnya. Terima kasih Ustazah Nazirah. Jadi Alhamdulillah kita dapat tadi kupasan daripada Ustazah tentang perbincangan kita pada malam ini, yang mendemonstrasikan bidadari yang kita sebut pada malam ini adalah merupakan isteri kita, anak-anak kita, tanggungan kita yang terdekat, sebelum insya-Allah kita mendapat bidadari yang sebenar di surga. Jadi banyak yang dikongsi tadi, mudah-mudahan apa yang dikongsi oleh Ustazah Nazirah tadi memberi satu ilmu yang baru kepada kita. Jadi saya tanpa meninggalkan masa ingin beralih kepada Ustaz Alias pula. Ya. Ustaz dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah menerangkan tentang lelaki sebagai payung ataupun pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi dalam kehidupan seharian ni kita tengok banyak kaum lelaki pimpin isteri, pimpin anak pergi ke Tesco, pergi ke Giant. Tetapi dari segi penampilan bidadari itu kadang-kadang tidak menepati kehendak agama dan Islam. Jadi untuk itulah Ustaz, kalau boleh Ustaz boleh kongsi pada malam ini yang bersesuaian dengan tajuk kita, pimpin bidadari muka surga. Apakah sifat-sifat ataupun ciri seorang lelaki pemimpin itu yang akhirnya dapat memimpin bidadari mereka untuk ke surga? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Kamaruzaman selaku pengacara majlis pada malam ini, seterusnya kepada rakan bicarawara Ustazah Nazirah Hafizahallah, moga Allah Ta'ala berkati Ustazah dan seluruh muslimin muslimat, ibu ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah dari surau Jenaris, moga dikasihi Allah senantiasa, amin ya rabbal alamin. Sihat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sebenarnya kami ni jujur kalau bercakap, maknanya dapat bertemu, bersua, bersemuka macam ni, inilah yang kita nak selama ni. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu lockdown, duduk di rumah PKP dah. Jadi kita ni sebenarnya rindu nak bertemu. Kalau secara jujurnya kami penceramah ni syok lagi ceramah online di rumah. Bawa kain plekat, tak payah baju macam ni, tak payah. Kan? Belakang boh green screen, boh lah Masjid Nabawi sikit kan. Tapi itulah, lama kelamaan bila program ceramah secara online, kita kan cakap dengan telefon macam tu kan, cakap dengan telefon je kan. Lama-lama rasa tak sihat lah Doktor Ustazah kan? Rasa tak sihat. Pasal kita yang tanya khabar, kita sendiri yang jawab. Tuan-tuan semua sihat? Mesti sihat kan? Habis sendiri jawab. Orang dalam telefon tu pula bukan semuanya buka kamera, sunyi semua. Pengurusi majlis paling senang kerja. Dengan ini kita mempersilakan penceramah kita, penceramah terkenal lah, dia bubuh ayat bumbang-bumbang. Dipersilakan. Lepas tu tak tahulah pengurusi majlis tu pergi mana. Hilang, buat bancuh Maggi, buat Milo, apa tak tahu hilang. Lepas tu dia pandai nak landing dah. Begitulah ceramah yang sangat menginsafkan. Ya, dia penceramah dia tak dengar ke tak, tak tahu. Yang mencerah ni okey, memang dia duduk sampai ke habis. Kalau dalam online dia boleh lesap sekejap. Jadi doalah pada Allah moga keadaan ini kembali pulih dan senantiasa dapat beginilah kita insya-Allah. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Bercakap tentang pimpin bidadarimu ke syurga. Dalam Quran surah Al-Waqi'ah, ayat selalu kita baca, kadang setengah kalangan kita pagi-pagi baca. Sebahagian ayatnya kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba ila akhiril ayat. Kata Allah, sungguhnya kami telah menciptakan bidadari ini semua dalam keadaan insya'a, dalam keadaan dianya dicipta live depan kamu. Dia bukan ready stock, tapi dia upon request. Maknanya ayah-ayah nanti mau bidadari boleh minta hidung Rusia sikit, mata mau Arab sikit, bibir Jawa, alon-alon kelakon sikit bibirnya itu, rambut Afrika sikit, boleh lah, dia boleh aja, boleh minta request.
Bidadari cipta depan kita. Dan bidadari itu pula dalam keadaan tak pernah disentuh orang. Itu kata dia ni bukan ready stock, dia upon request, memang dicipta depan kita. Dan lagi canggihnya lagi, bidadari itu pula dia memang mencintai kita. Tak payah pick up line. Apa samanya awak dengan cicak? Cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya. Oh, cia-cia. Doktor tak pernah buat? Boleh belajar. Boleh belajar. Awak dengan bewak apa sama? Kan? Boleh lah. Itu. Jadi, bidadari tak payah pick up line. Mengorat tak payah. Dia sendiri cinta sama kita. Dia sendiri minat pada kita. Persoalannya sekarang, yang akan dapat bidadari ni siapa? Dia bidadari ni bukan boleh ulas panjang kan? Menyampah yang duduk belakang tu. Dia orang dapat, kita dapat apa? Yang syoknya, sungguh pun bidadari itu dijanjikan cantik lah, indah lah. Dia punya darah mengalir, nampak cantik macam mana sekalipun celup jari dalam laut. Manis laut semua, laut masin, celup jadi manis semua. Kena ingat, ketua kepada bidadari itu siapa? Tu yang syok tu. Siapa ketua bidadari ni tuan-tuan? Siapa dia ketua bidadari itu? Siapa dia? Al-mar'atu salihah. Isteri yang salihah. Setengah bila kita beritahu macam ni, muka mencebik. Tak ada orang lain ke Ustaz? Memang dia juga ke macam mana? Ustaz, memang dia ikut sekali ke apa? Nak buat macam mana? Dah isteri awak solehah, ikut sekali masuk ke syurga. Malah bergaduh dengan dia. Dah, syurga tak ada gaduh-gaduh. Syurga semua happy. Syurga semua seronok. Tak ada nak gaduh. Jadi maknanya antara bidadari dengan wanita solehah, mana martabat lebih tinggi? Mana? Wanita solehah dengan bidadari, mana lagi tinggi? Wanita solehah. Darjat ibu-ibu di belakang sana lagi tinggi daripada bidadari. Rupa parah nombor 2. Tak bidadari pun jalan menyengit dah ni. Jalan menyengit bidadari apa? Tak. Di sisi Allah tu, ketabahan dia membesarkan 7, 8, 9, 10 orang anak. Bidadari tak boleh buat benda macam tu. Ini. Maka sebab itu martabat wanita ini, kalau nak ikutkan bidadari, wanita di belakang jauh lebih hebat daripada martabat seorang bidadari yang dijamin Allah Ta'ala di syurga nanti. Sebab itu tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, isunya sekarang ni, macam mana pula ni kita ni yang dah dikurniakan amanah isteri di belakang sana tu untuk kita pimpin dia ke syurga. Tapi saya ingat ada pimpin ke surau ni pun bagus dah tu. Alhamdulillah dah. Eloknya orang pencin-pencin. Mata pejam. Tu tanda orang pencin. Hak mana yang dah rejisuk kerja, mata celik. Dia kira tengok jam. Ustazah kata masa saya nak habis. Elok lah. Orang pencin ada mata pejam kan. Dia pula bini tak bawa. Balik bini tanya, abang tadi apa dapat? Tahulah. Kali terakhir tadi dengan ustaz kata Assalamualaikum. Lalah dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nak tanya? Itu yang lain ingat. Loh abang tajuk punya bagus abang. Tak tahu ustaz cakap sekejap sangat. Sekejap awak yang lain. Jadi macam mana nak pimpin bidadari kita ni ke syurga? Ringkas. Ada 3 perkara. Mudah-mudah kita belajar lah ya. 3 perkara. Pertama sekali kita ni sebagai suami-suami ni, pertama sekali tanggungjawab kita yang kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kata rijal, pertama sekali adalah memberikan ilmu kepada mereka. Memberikan ilmu, mendidik isteri kita itu tanggungjawab suami. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Baik itu menjadi seorang suami ni bukan satu benda yang mudah tau. Menjadi seorang suami atau menjadi seorang anak bukannya mudah. Nak jaga hati mak kepada anak-anak di isteri itulah bukan senang. Dek, kerana ramai sangat yang rasa menyampah letih sangat jadi lelaki, ramai yang tukar jadi lain. Tak payah sangat jadi orang lelaki dia kata. Tapi bagi semua yang ori-ori ni, semua jantan ori, bukan spicy, ni ori belaka semua ni, maka ingat, pertama sekali kita punya tanggungjawab bagi ilmu pada mereka. Nak cakap lebih segan, ayah-ayah ni lagi banyak ilmu pada badan saya ni, pengalaman banyak. Tapi sekadar kongsilah ayah-ayah semua ya. Berkait tentang syariat dan agama. Berapa ramai di kalangan kita suami-suami mengabaikan soal aurat isterinya. Berapa ramai mengabaikan. Ustaz umur dah berumur ni lebih kurang lah tudung kita pun dah tak boleh. Orang sekarang ni masuk air lain macam tu. Budak-budak sekarang lain macam.
Lagi umur 70 nak ke 80 tu ramai pula berkenan. Wallahualam, Ustaz Kazim lah cerita itu, kami sembang-sembang. Warga Mah ni balik main subuh kena terekam dengan 3 orang budak dadah. Diterekam. Nak terekam apanya? Beg orang tu kan ada apa? Ada buku Yasin, ada tasbih, kan ada apa pun. Telekong Siti di Jalan Bang Cinta tadi. Tak ada apa pun. Diterekam dan buat benda tak senonoh lah dengan makcik tu. Bayang kalau 80 warga Mah, kau nak apa lagi? Entah orang tanya makcik kenapa tak lawan. Mula-mula lawan juga. Orang tak larat biar je lah. Orang tak larat melawan biar. Budak dadah kan tahu. Budak jangan main-main. Orang ambil barang tu, mak dia bunuh. Tu kena ingat, aurat dalam Quran sendiri 29 Allah Ta'ala menyebutkan berkait tentang tanda-tanda perempuan yang baik itu adalah dia melabuhkan tudungnya itu. Tudung mesti kasih labuh. Sekarang jadi trend, belik-belik ni ikat. Dia tak faham lah tu. Ustazah sekarang orang perempuan lagi tahu lah. Passion macam-macam. Dia belik. Dia jadi kain kapan. Mujur tak ada kapas kat hidung lah. Belik. Dia sekarang ni dia kejar trending. Dia nak jadi famous, nak jadi terkenal. Ada kalau musim-musim sambutan apa, tuan-tuan boleh tengok lah red carpet punya, yang mana-mana orang selebriti pada tengok lah. Tudung pakai habis tudung tak rupa tudung. Dah macam kipas gudang pun ada. Itu dada tak tutup, dada tak tutup. Maaf cakap, kami yang lelaki ori-ori ni semua bukan boleh tengok. Tak sungguh tak ni? Itulah memang. Ustaz. Jadi dia benda tu tolonglah bagi kerjasama dengan kami ni, tolonglah. Allah Ta'ala suruh kami ghaddul basar, tundukkan pandangan ni lelaki ni. Tundukkan pandangan. Orang perempuan Allah suruh labuhkan pakaian. Kan selesai masalah. Ini sana tak nak labuh, sini mata tak mau. Dah lagi teruk pula sekarang ni trending budak-budak muda sekarang ni unboxing isteri pula. Nikah hari pertama dah dia buat live ni isteri saya buka apa jarum peniti apa. Lagi teruk kalau tak dibendung, apa dia buat malam pertama tu pun dia buat live. Inilah cara kami yang bingung jadi. La haula wala quwata illa billah. Baik tu pertama sekali ilmu tentang aurat ni kena dijaga. Suami isteri kita belakang sana tu ni kaki tu aurat stokin menjaga tu. Maaf kadang tu masa keadaan biasa-biasa aurat jaga elok dah ayah-ayah ni. Hari jadi bergelar pengantin tu anak dara dia jadi pengantin. Tak ada dah. Tema macam-macam, Hello Kitty, Star Wars, Power Ranger semua jadi. Sakan pakainya tu ketat sungguh. Kita orang lelaki-lelaki ni maaf cakap, batu Imam Ghazali kata, orang perempuan dosa dia senang di mulut. Laki-laki dosanya di mata. Sungguh tak ni jujur cakap lah, kita pun tahu pun. Orang perempuan ni mulut dia senang datang menerusi dosa senang menerusi mulut. Lepas tu orang perempuan kalau dia pergi kenuri tengok, mulut ya Allah. Dia tengok, dia scan dulu. Dia tengok kemah, dia tengok pelamin, bunga telur, dia tengok air, lauk, menu, tray, dia tengok, dia simpan database. Masuk dalam kereta, tu dia hurai jenuh. Kita letih dengar. Apa orang tak matching baju pengantin dengan kemah. Kemah biru, air warna pink tak kena, dia kutuk habis. Dia suka sangat tengok bilik pengantin. Mulut pom, daging liat macam selipar. Kutuk catering habis. Tapi nambah 2 kali kutuk lagi. Tapi menambah. Kita orang lelaki ada kutuk tak ada. Tapi mata kita, wah, mata kita tengok dah mengantin, mak mengantin, nenek mengantin pun bantai tengok semua. Nenek. Nenek pun ragut. Tengok. Haji apa tengok? Dah lalu ustaz. Rezeki jangan ditolak pula dah. Ini semua ilmu tuan-tuan. Kena jaga ni aurat isteri kita, anak dara, anak perempuan kita. Jaga. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berkait tentang soal kena jaga juga, tanggungjawab kita adalah nafkah yang bersifat kasih sayang. Nafkah kasih sayang ni kadang benda ni orang kata klise sangat. Alah takkan tak tahu nak berkasih sayang. Tak, Nabi SAW Nabi ajar. Kasih sayang ni bukan bererti pada tengah seronok-seronok saja. Kasih sayang juga ketika marah. Pernah satu hari Nabi balik dan ketika itu Sayyidatina Aisyah ada benda tak kena kot. Sayyidatina Aisyah ni dalam keadaan cemburu. Suami balik lewat malam.
Ini tak apa, datang sama-sama, dia pun duduk belakang, kita duduk depan. Okey, yang tak bawa macam mana? Lewat balik. Lepas itu ramai suka bergambar dengan penceramah ustazah. Bukti. Bukti. Itu dia sebab dia tu bukan nak penceramah sangat, dia nak bukti. Lambat balik. Ni penceramah. Abang bukan pergi kedai urut. Ni gambar, ni penceramah. Nabi balik lewat satu malam. Maklumlah Nabi kesayangan orang ramai. Jadi isteri mesti ada cemburu. Orang macam Nabi, siapa tak jealous? Jadi isteri Aisyah macam ada bunyi sikit lah. Itu lah kan. Nabi kata, syaitan awak sudah datang. Nabi kata, awak punya syaitan sudah datang. Aisyah kata, dekat saya ada syaitan dah. Bayangkan, tengah duduk bergaduh ni, Nabi boleh memasukkan unsur ilmu. Dekat saya ada syaitan ke ya Rasul? Ada. Setiap orang pun ada syaitan, Nabi kata. Aisyah kata, abang ada syaitan? Nak tanya tapi segan, tapi nak tahu. Juga padamu ya Rasul ada syaitan? Nabi kata, ya, dengan saya pun ada syaitan. Tapi syaitan saya sudah dibaikkan oleh Allah Ta'ala. Dia sudah jadi baik. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam gaduh-gaduh pun ada unsur ilmu dan boleh menyejukkan dengan rasa sayang macam tu. Tuan-tuan boleh buat, kira hebat. Boleh buat macam tu. Balik lewat, mama awak punya syaitan sudah datang. Saya ingat bukan kita je kena, dia kata, awak pun sama syaitan. Kata orang syaitan. Mujur pakai kepiah. Awak pun syaitan jugalah. Nanti dulu nak cerita Nabi. Ustaz cerita di surau tadi. Dah jadi kelain pula bergaduh. Kasih sayang perlu. Sebab itu mana-mana pasangan berumah tangga, kita selalu berpesan. Dia tak semestinya bahagia itu pada malam Jumaat ke malam ke apa. Orang kata aktiviti co-curriculum tu bukan. Dia sebenarnya kebahagiaan ini kita kena cetuskan. Sampaikan Nabi SAW. Ini walaupun orang kata ini ustaz benda cerita dalam tak payah cerita. Tak, Nabi aja. Suami isteri, kalau suami panggil isteri, wajib isteri tu nyahut kena datang. Kalau tidak, dia dilaknat malaikat dan dibenci oleh penduduk langit. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kata baginda Nabi, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fataba alaihi. Kalau seorang laki-laki, kata Nabi, demi Allah, kalau seorang suami panggil isteri dia mari dekat, yang baby, baby, apa panggil isteri tak mau datang, dan fataba alaih, dia mengabaikan panggilan suaminya, ila kana allazi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Seluruh penduduk langit membenci, melaknat isteri tersebut. Kakak jangan main-main tu. Suami panggil datang, musim-musim hujan ni. Datang. Dia banyak makan ubat cik manis dia macam tu. Dia lain sikit. Suara menjadi lain. Isteri pun bang. Anak balik asrama semua dah. Inilah masanya. Mari. Tak mau datang, tak mau bergaduh pula nanti. Kena kutuk dek malaikat nanti. Jangan. Sebab itu ingat, kadang ada setengah isteri dia terlalu jaga wuduk setengah tu. Mencik-mencik ni jaga ismayang sungguh. Dia nak tahajud nanti. Suami panggil dekat, kadang pun kalau tak panggil pun tidur sebelah-sebelah. Suami baru nak berguling, isteri sana. Ada wuduk ni, ismayang nak tahajud ni. Bukan jenis dia. Lepas tu suami pun sian, sedih kawan, guling balik dung. Monyok orang tua tu. Akak-akak berdosa tau. Ingat, jaga wuduk sunat. Layan orang tua ni wajib. Ini semua ni. Layan dia orang ni semua wajib hukumnya ya. Ingat tu, kalau tuan-tuan tak faham, yang ini mesti mau faham. Yang daripada awal tak faham kan? Ini mesti mau faham. Dalil mau ingat sikit. Lain kali hafal hadis tu. Dan yang ketiga, tanggungjawab seorang suami adalah memberikan keperluan, senang faham, nafkah. Seorang isteri, kalau dia tak dapat nafkah yang sepatutnya dia dapat, siap diizinkan curi duit suami tu. Jangan main-main tu. Zaman Nabi dulu memang ada. Mana perempuan nama apa? Hindun. Suami dia nama Abu Sufyan. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, saya punya suami kedekut. Orang Kedah kata kedekut piang ustazah nah, kedekut melaun mau ada Abang kata teruk sungguh punya kedekut. Kalau apa ni Piramli Haji Bakhil bil lebay kedekut sempoi kali dua kuasa dua punya kedekut. Dia kedekut, dia tak bagi apa yang sepatutnya saya dapat anak-anak tahu. Jadi satu hari segeramnya pasal saya pergi ambil duit dia.
Orang perempuan macam tu, kadang setengah dia dah ambil dah, lepas tu baru terfikir, boleh tak boleh, dah duit ambil dah. Baru jumpa Nabi, mohon pencerahan biar tahu jangan keliru. Dia kata, ya Rasul, macam mana boleh ke ambil duit suami, padahal dah ambil dah. Nabi kata, boleh ambil, tapi dengan sekadar yang sepatutnya engkau dapat. Yang sepatutnya engkau dapat. Itu, jangan ambil lebih pula. Tentang musim 12, 11, 9, Shopee lah bagai semua, dia pulun ambil suami tu, tak boleh. Ambil sepatutnya saja. Maknanya suami-suami kena ingat, apa kata Imam Nawawi, antara yang wajib, menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari berapa kali wajib sediakan? Wajib sediakan sehari berapa kali? 6. Wah, macam kursus. 6 kali sehari. Sarapan, kudapan, cicipan, malam kapan, meninggal terus. Makan tak berhenti. Yang wajib lah 6 kali, sempoi sangat. Berapa kali yang wajib? Sehari berapa kali bang? 3 kali. Oh, lagi sempoi. 2 kali ya. Yang wajib 2 kali. Habis tu kalau dia puasa Ustaz, berbuka, sahur, sempoi, cukup. 2 kali yang wajib, lebih sedekah. Lebih kira sedekah. 2 kali wajib. Tapi saya ingat akak-akak belakang tak adanya 2 kali ya. Tak ada 2 kali. Ustazah kata kembung tadi, kembung sungguh nampak. Jalan menyengit 2 kali apa. Cakap sikit sendawa. Suami bagi makan, cukup makan. Akak-akak makan cukup dah belakang mana? Cukup dah? Hai, tak bunyi apa. 3 perkara, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz Ilyas di atas pencerahan tentang sifat ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada kita dalam usaha untuk memimpin bidadari kita ke syurga. Saya mungkin boleh ulang balik apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah kita memberi ilmu ataupun pendidikan kepada isteri, terutamanya dalam ilmu-ilmu tentang syariat, dan yang paling penting adalah akidah lah. Dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan menjaga aurat dan sebagainya. Dan tak lupa juga iaitu nafkah yang perlu kita berikan kepada tanggungan kita, bidadari kita, dan juga tempat tinggal. Dan juga yang biasa orang sebutlah nafkah zahir dan batin lah. Jadi Alhamdulillah kita telah selesai pusingan pertama. Jadi sekarang ni kita teruskan kepada pusingan kedua. Boleh lagi ke tuan-tuan? Okey, saya ingin berbalik kepada Ustazah Nazira. Ustazah, jadi tadi kita dah dapat ciri-ciri dari segi wanita dan juga ciri-ciri bagi pimpinan bagi kaum muslimin dalam memimpin bidadari ini ke surga. Cuma dalam kehidupan seharian ni, untuk wanita dia ada kemelut dia sendiri antara tuntutan agama dan juga tuntutan nafsu. Kadang-kadang agama minta begini tapi kehendak kita begini. Jadi dalam merealisasikan impian, kehendak agama dan juga tuntutan nafsu, kadang-kadang benda tu ada pertembungan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan seharian yang buat kita pun banyak didedahkan dengan personality dan juga figura-figura idola-idola yang kadang-kadang benda tu tidak menepati dari segi kehendak agama. Jadi untuk perkongsian kita lah pada malam ini bagi pendengar-pendengar kita, boleh Ustazah kongsikan, mungkin boleh dihadirkan beberapa idola-idola ataupun figura-figura ataupun tokoh-tokoh dalam Islam yang menceritakan dari segi tokoh-tokoh dari segi wanita. Dipersilakan Ustazah. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ingat sebenarnya jawapan Ustaz tadi dah rangkuman kepada keseluruhan apa yang kita nak bincang malam ni kan. Cuma mungkin sekadar tambahan sajalah. Ya, kadang-kadang bila kita sebut tentang perempuan, benda yang kita bercakap ni orang nak tengok apa contoh dia, apa model dia yang boleh kita tiru. Hatta kalau orang yang buat kajian-kajian pun, buatlah kajian master ke, buatlah kajian PhD ke, dia mesti ada model apa yang kita nak tiru untuk kita buktikan benda yang kita kaji. Maka sama juga dalam kehidupan kita hari ni, yang kita nak tengok siapa yang boleh dijadikan sebagai contoh-contoh yang ada di depan untuk kita jadikan sebagai panduan. Maka secara asasnya tuan-tuan, ya, kita berpegang pada hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Hadis yang sangat masyhur. Ustaz selalu sebut dah sampai telinga ni, kalau dia boleh sebut, dia kata aku tak larat dengar dah tuan-tuan.
Nabi kata apa? Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dengan kedua-dua ni, bahasa Arab dia guna perkataan lan. Lan ni makna dia apa tuan-tuan? Lan ni makna dia apa dia? Kalau kita rancangan ustazah tanya, ustazah lah jawab. Lan ni makna dia apa dia? Tidak. Dalam bahasa Arab, tidak ni dia ada banyak perkataan. Sebab tu subhanallah, ya, bahasa Arab ni bahasa yang sangat spesifik. Sebab tu kalau kita baca Quran tuan-tuan puan, bahasa yang Allah guna nak sampaikan satu-satu perkara. Sebut bidadari malam ni tuan-tuan puan. Perempuan dalam Al-Quran ada lebih daripada 3 perempuan yang baik-baik. Allah Ta'ala guna perkataan apa? Alhamdulillah, tak tahulah bila nak habis aku ni kan. Apa? Rasa-rasa tuan-tuan pernah dengar. Susah sangat susah perempuan yang baik-baik. Detailkan lagi, perempuan yang beriman, Quran guna perkataan al-mu'minah. Kan? Perempuan yang menjadi ibu, Allah Ta'ala gunakan perkataan al-um. Perempuan yang menjadi perempuan yang melahirkan, Quran guna perkataan al-walidah. Dia tak guna perkataan al-um. Perkataan walidah tu maknanya perempuan yang melahirkan. Al-um boleh jadi dia jadi mak kerana melahirkan, ataupun boleh jadi kerana dia bela anak tadi. Allah Ta'ala tuan-tuan puan guna bahasa yang sangat spesifik. Sebab tu bahasa Al-Quran ni tuan-tuan puan, kalau boleh cari ruang untuk kita belajar. Buka Quran tuan-tuan puan, tengok apa makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab sangatlah spesifik bahasa yang Allah Ta'ala pilih untuk sampaikan mesej kepada kita. Ya? Maka perkataan lan yang digunakan oleh Nabi SAW tadi, dia kalau bahasa Arab ni, tidak tu dia ada perkataan la. Kan kita pernah dengar contohnya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lagi perkataan lam. Apa perkataan lam dalam Quran? Alif lam lam ha dulu, kecil-kecil dulu. Lam wala yakul lahu kufuwan ahad. Tu antara perkataan lam. Kemudian ni perkataan yang diguna ni, lan. Lan ni makna dia apa dia? Lil abad, selama-lamanya tuan-puan. Nabi SAW kata kalau pegang dengan dua perkara ni, selama-lamanya kamu takkan sesat. Apa dia? Quran dengan sunnah. Maka kita belajar daripada Quran dengan sunnah ni tuan-puan, ada sosok tubuh yang kita boleh belajar untuk kita jadikan sebagai panduan nak bawa masuk dalam kehidupan kita hari ini. Siapa perempuan dan laki-laki yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran untuk kita belajar hari ini tuan-puan? Banyak. Perempuan sahaja dalam Quran ada lebih daripada 18 kisah yang Allah Ta'ala sebutkan. Ada di sana perempuan yang namanya Maryam. Ada di sana perempuan yang namanya Asyah. Ada di sana kisah perempuan yang namanya Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Tang mana kisah mereka ni tuan-tuan buat? Dalam surah Al-Masad. Surah apa surah Al-Masad ni? Surah Tabat. Orang Melayu kita panggil surah Tabat. Surah Tabat tu surah Al-Masad lah. Di sana juga dalam Al-Quran ada kisah perempuan yang dia tak mampu nak bawa kehendak diri dia ni selari dengan jalan yang Allah letakkan. Ada di sana kisah isteri Nabi apa? Nabi Lut. Ada di sana kisah isteri Nabi Nuh. Ada banyak kisah dalam Quran tuan-tuan puan, laki-laki yang baik. Itu kalau kita nak belajar tuan-tuan puan, ya, saya sebut ringkas dan mudah. Kalau kita belajar tentang rumah tangga dengan banyak cabaran dugaan hari ini tuan-puan, kehendak kita yang macam-macam. Dah dapat suami yang begini, kita nak juga yang begini. Sebab apa? Manusia ni kehendak dia takkan berhenti. Sebab tu dalam satu kitab, apa kitab ni? An-Nawadir wal Ajaib. Kisah ni dia cerita tentang seorang tokoh nama dia
nama dia Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz sebelum dia jadi khalifah yang masyhur, semua orang kenal Umar Abdul Aziz, betul tak? Orang kenal dia dengan kisah kezuhudan dia. Dia ni orang yang sangat zuhud, Umar Abdul Aziz. Tapi ada kisah di sebalik sebelum dia jadi zuhud ni, tuan-tuan dan puan. Dia ada seorang menteri, nama dia Rojak. Kalau boleh ke orang Melayu, nama Rojak ni siaplah. Rojak ni makna dia apa dia? Makanan. Tu kalau kita lah. Kan. Tapi kalau orang Arab ni, Rojak ni apa dia? Pengharapan. Harapan. Dia ada seorang menteri, nama dia Rojak. Satu hari dia sebut kepada menteri dia ni, dia kata tolong belikan aku sehelai kain. Jadi menteri dia pergi dekat kedai, dia beli kain, tuan-tuan perempuan, harga dia 500 dirham. Bawa balik mai depan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tengok, dia termenung panjang, dia marah. Pasal apa beli kain mahal sangat? Jadi menteri dia sebut apa? Dulu waktu kau jadi gubernur, kain yang samalah yang aku beli, yang kau suka kain ni, dia kata. Jadi Umar Abdul Aziz kata apa? Dia kata, dulu kehendak aku pada dunia tak pernah berhenti. Aku nak kahwin dengan isteriku yang merupakan sepupuku, aku dapat, dia kata. Bila dah kahwin dengan orang yang aku nak supaya aku jadi gubernur, alhamdulillah aku dah jadi gubernur. Jadi gubernur aku nak lagi supaya dapat yang lebih. Dia dapat jawatan khalifah. Dan hari ni dia kata, bila aku dah jadi seorang khalifah, aku tak ada nak benda lain dah melainkan aku nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, bila hari ni yang aku nak itu adalah Allah, maka benda yang depan mata aku ni walaupun mahal, dia dah tak menarik perhatian aku. Sebab apa? Sebab dia ada benda yang lebih tinggi dia nak. Maka sebab tu Saidina Umar yang disebut Khalifah Umar Abdul Aziz, dia sebut, tuan-tuan puan, kehendak kita ni takkan berhenti, tuan-tuan, yang laki-laki. Kita kahwin. Kan? Ada tak yang nak tambah bini? Ada tak? Lelaki yang biasa nak tambah bini tak? Puan-puan, mak-mak kat belakang, boleh tak kalau suami kita nak kahwin lagi? Oh, boleh. Tolong jawab kat depan ni. Tolong jawab. Don't worry. Dia ada tukang jawab kat depan. Dia sentiasa nak. Walaupun berani tak berani tu nombor 2. Mampu tak mampu nombor 2, tuan-tuan puan. Kan? Itu sebut sentiasa bertambah, tuan-tuan puan. Maka sebab tu Quran ajar pada kita nak menguruskan keluarga ni, tuan-tuan puan. Saya nak ringkas begini je. Ada 4 kategori suami dan isteri dalam Quran yang Allah tunjukkan pada kita. Malam ni, tuan-tuan puan, balik sekali ustaz kata ni, laki nak berguling pergi kat bini, bini buat apa ni, nak layan, suami tak layan ni. Malam ni kita sembang dua laki bini, tuan-tuan puan. Kat mana rumah kita ni, rumah tangga kita? Allah Ta'ala sebut 4 kategori. Yang pertama, laki-laki yang Allah Ta'ala uji dengan isteri dia. Kisah siapa, tuan-tuan puan? Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kategori kedua, kita tak ulas panjang lah sebab masa kita masing-masing, saya ingat dah nak tak sabar nak makan nasi Arab kat luar kan. Nasi Arab moderator tak ada nasi Arab, Arab maklum je lah malam ni. Okey, kategori yang kedua, tuan puan, isteri yang diuji dengan suami dia. Kisah siapa, tuan puan? Asia. Tadi kisah Nabi Nuh ada dalam surah Nuh. Kisah Asia dalam banyak surah, antaranya ada dalam surah At-Tahrim. Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, sangatlah baik. Hari ni Allah nak tunjuk kat kita, tuan-tuan puan, dalam Quran, Allah keluarkan balik doa bila Asia diuji dengan isteri, dengan suami dia. Allah nukilkan balik apa yang Asia minta dengan Allah. Surah At-Tahrim ayat 11. Apa kata Asia? Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Asia tak tinggal suami dia. Dia angkat tangan minta dengan Allah. Ya Allah, binakan untukku rumah dalam syurga-Mu. Tengok. Kalau Quran Allah nak cerita Asia pernah meminta kepada kami sekian, boleh kan? Tapi ajaibnya, hebatnya Quran, Allah Ta'ala ulang balik apa doa, apa dialog yang Asia pernah minta dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Kategori ketiga, ada pasangan yang dia tak baik,
Isteri dia pun tak baik. Dua-dua orang tak baik. Surau tak pernah kenal. Majlis ilmu tak pernah pergi tuan-tuan dan puan. Masing-masing kalau hujung minggu sibuk berjalan bercuti ke sana sini. Bukan tak boleh, boleh. Tapi langsung tak mau peduli surau dan masjid. Kedua-dua ini ada kisahnya dalam Al-Quran, pasangan suami dan isteri yang Allah sebut kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah siapa? Abu Bakar tu bapak saya. Abu Lahab. Tadi bagi dah clue kat depan. Surah apa? Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah ke atas Abu Lahab. Wa mra'atuhu, bukan dia saja, bini dia sekali tuan-tuan puan. Dua-dua Allah Ta'ala sebut, ya Allah. Hak ni kita takut tuan-tuan puan. Kita hidup atas dunia, kita ingat bini kita baik tuan-tuan puan. Kita hidup atas dunia, kita ingat laki kita baik tuan-tuan puan. Pimpin tangan tapi tak masuk syurga Allah, masuk ke neraka Allah, wal-ayazubillah. Dan kategori yang terakhir, suaminya baik, isterinya baik. Kisah siapa tuan-tuan puan? Kisah siapa? Bukan Nabi Muhammad. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lama Allah Ta'ala uji dia. Sebab tu kalau kita rasa kita ni susah hidup kita tuan-puan, Nabi Ibrahim ni daripada dia kecil, daripada sebelum dia kahwin, Allah Ta'ala uji dengan macam-macam ujian. Sebab tu kalau hari ni kita rasa susah, pasal apa hidup aku ni payah sangat ni, ingat Nabi Ibrahim telah ajar pada kita bagaimana kesusahan yang Allah bagi dalam kehidupan dia, kerana Allah nak jadikan inilah keluarga yang baik-baik, akhirnya boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau sebut Nabi Ibrahim, orang lelaki sukalah, kan? Sebab apa? Nabi Ibrahim kahwin lebih daripada satu. Boleh tak ibu-ibu kita tanya sekali lagi? Boleh tak? Boleh, asalkan adil, asalkan mampu. Yang paling penting puan-puan, asalkan bukan laki aku. Ya, betul sekali. Jadi tuan-tuan puan, ini antara mungkin model-model yang kita boleh tengok dalam Quran yang sebenarnya tuan-tuan puan, kalau kita buka Quran, subhanallah banyak benda kita nak boleh gali tuan-tuan puan. Tinggal lagi nak ke tak nak. Maka sebab tu di penghujung ini mungkin kalau boleh saya sebut tuan-tuan puan, ya, kita sibuk duk bincang macam mana nak bawa bidadari kita masuk syurga. Kita sibuk nak pegang, nak duk bincang macam mana kita nak ikut suami kita masuk syurga tuan-tuan puan. Kita mulakan dengan membina syurga dalam rumah kita sendiri. Hidupkan solat jemaah, hidupkan tadarus Quran. Bila kali terakhir kita semak Quran sama-sama dengan anak, dengan suami, dengan isteri kita tuan-tuan puan? Tak pernah buat. Tahun 2022 buat. Kita tak pernah bangkit malam, suami angkat tangan minta, menangis, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dosa kita, dan jangan kerana dosa kita uji isteri dan juga anak-anak kita. Angkat tangan minta dengan Allah tuan-tuan puan. Isteri tak pernah angkat tangan minta, ya Allah sebut nama suami kita dalam doa kita kepada Allah, menitih-nitih air mata. Tahun 2022 tuan-tuan perempuan buat. Mudah-mudahan malam ni kita duduk di sini dalam majlis ilmu, ya, majlis yang Nabi SAW kata bila ada majlis ilmu turun ribuan malaikat yang akan mengaminkan apa sahaja doa orang yang hadir tuan-puan. Kita doa banyak-banyak, inilah suamiku, inilah isteriku, bidadariku yang akan aku bawa sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya serah kembali kepada pengurus majlis. Terima kasih Ustazah Nazirah di atas perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, untuk mencari idola figura ini tak perlulah kita mencari kat majalah ke dekat televisyen ke dekat mana-mana. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri banyak kisah-kisah tentang isteri para rasul, para nabi, dan juga ibrah yang kita boleh ambil daripada sana untuk kita menjadi ikutan kita. Jadi terima kasih sekali lagi Ustazah. Dan kita beralih pada Ustaz Ilyas, ya. Saya memetik pada satu kata-kata, iaitu daripada Al-Munzir, yang berkata Sayyidina Ali rahmatullah wajah. Dia berkata Sayyidina Ali, yakni ajarlah diri kamu dan juga keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Jadi seolah-olah dalam di sini Sayyidina Ali ini memberi nasihat kepada kita semua agar kita ajar diri kita, didik diri kita dan juga keluarga tanggungan kita. Tapi itulah Ustaz yang berlaku dalam kehidupan seharian, dalam kita nak menjalankan tanggungjawab sebagai suami, pemimpin dalam rumah tangga ni. Kadang-kadang
ialah dengan cabaran-cabaran yang ada sekarang ni, sikit sebanyak kadang-kadang kita terabai tentang tanggungjawab itu. Jadi di sini kita mintalah Ustaz beri penjelasan apa akibat atau kesan jika berlakunya dari segi kepimpinan ini kita mengabaikan tanggungjawab tersebut. Sekian. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu pengabaian tanggungjawab ni juga adalah antara isu yang paling banyak berlaku sekali. Sama ada dia di peringkat generasi muda atau generasi senja ke maghrib ke pun, masih banyak berlaku lagi pengabaian tanggungjawab. Kadang-kadang kita tanya dia, belagak jawapan tu. Dia kata, saya dah cukup bagi dah. Apa tak cukup? Tengok jalan dah bersengit dah. Banyak saya dah bagi dia makan. Apa lagi tak cukup? Dia fikir bagi makan cukup dah. Padahal kita sebagai manusia ini bukan sekadar hidup untuk makan, tetapi banyak lagi tanggungjawab lain. Membangunkan agama dia, membina rohani dia, dan termasuk juga ahli keluarga kita, anak-anak semuanya. Baik itu ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau seseorang tu dia mengabaikan tanggungjawab, masalah macam-macam akan berlaku. Pertama sekali, kalau mengabaikan tanggungjawab, benda paling jelas sekali akan nampak berlaku adalah hilangnya rasa hormat sesama pasangan. Kita tak kisah yang suami isteri, dia akan hilang hormat. Kalau pasangan dia sendiri satu cakap tak serupa bikin, cakap dengan orang berdegar-degar. Kalau aku boleh aku cakap depan kawan. Dia cakap, bini duduk belakang. Bini belakang sembang. Macam hebat sangat. Kan? Hilang rasa hormat. Malah dengan anak-anak sekalipun. Sebab itu saya berbesarlah, suami isteri kita ni, kalaupun nak bukan, maksudnya nak menghina pasangan sekalipun, benda-benda tu jangan diwujudlah dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang nak mengutuk isteri, kata jalan penguin ke tempayan ke, kata suami jalan supaya chassis lori lari lah, apa macam-macam. Tak boleh depan-depan anak-anak. Anak bila dia tengok mak bapak saling mengutuk macam tu, dia hilang rasa hormat. Bapak balik-balik mana? Mana tempayan tak balik? Anak tak faham tempayan mana? Mak korang lah, kau tengok ayat tu. Dia benda-benda macam ni. Sebenarnya walaupun orang kata lah gurau ustaz kan, tak boleh. Anak hilang rasa hormat terhadap mak bapak tu bukan bergurau tuan-tuan. Itu ingat, tu pertama, hilang rasa hormat. Sebab itu kalau kita ni seorang suami ni, paling-paling tidak kita tak mampu nak bimbing yang lain sangat. Kadang dia kata kami ni bukannya ustaz kan, kami pun tuan-tuan jadilah imam solat, memadailah tu peringkat permulaan. Nak bimbing isteri ni mula dengan jadi imam dulu. Tapi saya ingat bab imam ni tak perlu nak tekankan sangatlah. Musim PKP baru ni, mau tak mau tuan-tuan pakat jadi imam semua. Imam interim belaka dah. Dan isteri pun dah boleh bajet dah surah apa suami dia bakal baca. Tak qulu Allah inna a'tayna izaja tabayyada wal'ah. Tu je lah. Baca lain macam sikit, terkejut. Bila hafal ni? Tu lah. Tu yang sekarang ni suami-suami yang mana datang pun berebut soft tamu pun muka relax. Dulu seram nak duduk soft tamu ni, pasal kalau imam tamu tak datang, dia datang. Sekarang dia okey, siap pelawat nak imam. Dia lama kursus di rumah lama nak jadi imam tu kan tak boleh, tapi surah steady lah, surah tu lah. Jangan lebih-lebih. Tu. Yasin boleh, Yasin saja. Lepas tu rukuk tu. Yang pertama, hilang rasa hormat. Lepas tu jadi imam, isteri dan anak-anak kita semuanya. Arwah ayah selalu berpesan. Ayah saya kata, kalau ada masalah ke salah faham suami isteri, ajak semayang berjamaah. Nanti lama-lama hati tu dia terubat. Tadi kan gaduh, pumpang-pumpang menghadap utara selatan seorang. Patut, jom solat semayang. Allah suruh tau. Ni Allah suruh. Habis dah tadi jaga wuduk daripada isyak malam tadi kan. Jom semayang sama-sama. Dia pun monyo, jol lah. Nanti masa rukuk, masa sujud tu, masa imam kan tuan-tuan baca lah merdu sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri belakang, asal gaduh sedap pula baca. Kalau tak gaduh tak sedap pula. Boring ayat tu, macam budak macam kodam baca. Itu sekali-sekala buat macam tu. Jadi syok rumah tangga. Lepas semayang bersalam-salaman. Dia tak ada penjarakan sosial dalam rumah tangga, tak ada. Salam lah. Tu paling untung. Akak-akak biasa semayang tarawih dulu mana boleh salam untuk imam. Gila laki orang untuk imam ni. Ini kalau semayang di rumah masing-masing boleh salam untuk imam tarawih sendiri. Syok. 8.20 belakang kira. Mayang dulu.
Itu yang pertama, hilang rasa hormat. Jadi pemimpinlah keluarga kita menerusi solat. Yang keduanya, akan jadi apa tau? Anak-anak bercelau, berselerak habis nanti kalau mak bapak masing-masing tak berpegang pada tanggungjawab. Tuan-tuan tahu, hari ni masalah dadah yang punya banyak tu, dia dadah ni sebenarnya, kalau sembang kawan-kawan AADK ni, 1001 cerita dia orang boleh cerita tau. Orang dadah ni bukan masalahnya dia tu datang nyocok kita. Akak-akak balik main subuh gelap-gelap, mari budak tu dia bawa dia bawa jarum. Cok dia bagi makcik dadah. Makcik tu buat dadah laku habis. Tak. Dadah ni masalahnya pengambilan dia tu atau penyalahgunaan dia tu menyebabkan dia tak jadi orang. Kalau dahulunya dia anak, dia adalah seorang anak, dia tidak lagi berperanan sebagai anak lagi dah. Mungkin dia boleh jadi penyamun, dia boleh jadi pembunuh, dan dia boleh buat satu benda yang tak pernah adik-beradik keluarga sangka dia boleh buat. Dan kalau semak balik latar belakang semua cerita macam mana boleh jadi macam ni, itulah dia. Bapak sibuk ke sana, mak sibuk ke sini, habis anak hara apa jadi. Banyak macam tu. Lagi-lagi kalau dia tak kisah, dia ni di bandar ke, di kampung ke, benda tu, masalah ni dia global, semua jadi. Ingat tuan-tuan, moga-moga dijauhkan suasana keadaan macam tu. Orang dadah ni jangan main-main. Dulu ada satu ni cerita orang dulu lah. Budak dadah ni masuk rumah satu pakcik-makcik tu, dia ikat pakcik tu di tiang sana, tiang ni seorang, pakcik ni seorang, makcik tu seorang. Makcik bagi duit. Mula-mula dia minta apa ni kat pakcik tu dulu, pakcik bagi duit. Orang macam makcik kau. Tak ada, minta kat makcik kau. Untuk makcik bagi duit. Aku tak ada duit. Aku tak ada duit. Oh, tua-tua menipu ah. Budak dadah tu dia pergi ambil Quran tu. Tapi dia balut lu dengan towel pasal dia tak ada ismayang. Dia nak suruh makcik tu sumpah wallahi wabillahi watallahi duit tak ada. Makcik tu pun dandan ada. Ada. Dia budak ambil benda tu, dia bukan betul. Dia bukan betul sangat. Dia boleh jadi macam tu. Ni orang cerita lah, boleh jadi macam tu. Dia bengong, dia tak kena tempat. Bukan padahal orang muda lagi semua. Tengok balik latar belakang keluarga. Nah, bapaknya macam ni, mak macam ni, cerai ni sini, ni nikah ni, tak hak tanggungjawab, tak mau jaga semua. Habis anak-anak tu semua. Bukan boleh lempar pergi planet lain, tetap duduk di bumi. Siapa nak urus dia orang tu? Dia tak bunuh orang lain, entah-entah dia mari ke kawasan-kawasan berhampiran. Na'udzubillah. Ingat, tanggungjawab semua kena main. Sebab itu pihak surau bagus buat program-program kesedaran macam ni. Ingat, mengingat sama kita. Lepas tu pihak jawatan kuasa keselamatan, semua main peranan. Penceramah menasihatkan, tu je lah, lepas tu makan. Selesai lah kami tu je lah. Kan? Tu yang kedua. Yang ketiga, kalau masing-masing mengabaikan tanggungjawab, sampai satu tahap nanti, masing-masing kalau buat dosa pun, dah tak rasa lagi dosa. Sebab itu para alim ulama' sebut, dosa ini ada dua. Pertama, dosa yang memang kita tahu dan sedar tu adalah dosa. Tapi dosa yang paling takut sekali, dosa yang kedua, namanya dosa syubhah. Apa makna dosa syubhah? Di saat kita buat benda tak betul tu, kita rasa itu betul. Sibuk ambil rasuah tu. Ini bukan rasuah, ini rasa. Ini rasa. Sana rasa, sini rasa, mana-mana rasa, berdosa. Yeah. Osak habis. Dulu ada duit bawah meja, tepi meja, sekarang tanpa meja tau. Alasan dia apa? Hidup kena tolong-menolong. Hari ni kita tolong dia, sudah tolong kita. Win-win situation. Elok. Allah Ta'ala sebut dah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kau tolong-tolong bantu ke arah kemaksiatan, kemungkaran. Sama juga dalam hidup seorang pasangan ataupun pasangan suami isteri. Kadang-kadang isteri ni dia rasa tindakan dia betul dah, tapi salah di sisi agama. Dia tak puas hati dengan suami kadang. Dia cakap main tengking-tengking. Maaf cakap lah, orang perempuan memang macam tu. Kami orang lelaki-lelaki ni faham sangat. Hidup keliling lelaki-lelaki, orang perempuan ni kita tahu. Orang lelaki-lelaki ni, dia lagi banyak masalah, lagi diam. Dia makin kurang cakap tu tanda dia menanggung beban masalah yang banyak. Tu senyap. Dahlah senyap, tutup mulut pula tu semua. Senyap. Tu Ustazah tanya apa, nak tambah. Kalau boleh nak, tu tak nak lah berapa tu. Ada jawapan dia, nampak mulut gerak-gerak tu. Orang perempuan lain, dia lagi banyak masalah, mulut tu seiring. Dia seiring. Lagi banyak masalah tu, tanda dia banyak masalah tu. Dia lega lepas ada cerita perempuan dia tak puas hati. Panjang cerita dia. Ada tu orang perempuan dia ada keupayaan. Dia boleh nasihat anak daripada 7:30 malam sampai 8 suku. Selesai. Sebab itu orang perempuan kalau tak ada kerja, boleh kerja wow shop.
Cakap tak berhenti. Laju dia cakap tu. Saya ingat dulu arwah ayah saya nak pergi airport dulu. Nak hantar anak pergi belajar jauh lah ni. Mak saya lah sepanjang jalan. Ingat lah jangan lupa semayang, buku jangan duit jangan salah guna, kawan dengan orang lelok jangan merapu apa. Panjang. Sampai nak dekat airport, mak saya pun macam sadaqallahul azim dah lah, macam nak menurun ayat tu. Saya pun tengok ayah saya senyap sepanjang jalan. Saya kata, ayah, ada apa-apa nak pesan tak? Mak banyak cakap tadi, ayah apa? Ayah saya senang lah. Yang mak cakap tu ingat. Senang. Yang mak pesan tadi tu ingat. Senang. Orang lelaki macam tu lah. Dulu kini selamanya perangai tak berubah. Dia semua di atas macam tu. Tapi ingat, kadang-kadang dalam rumah tangga, kadang kalau kita buat benda yang tak betul, kena taubat kepada Allah Ta'ala. Lama cerita orang kampung dulu ni, pernah sekali dia marahkan suami dia, seorang isteri. Dia marah, dia tengkingkan suami dia. Suami dia pula jenis baik, jenis orang, kalau orang kampung semua tahu jenis masyarakat alam ni, jenis baik dengan semua orang, lembut, baik. Tapi balik rumah isteri dia pom. Sampai 2-3 lorong jiran pun dengar. Semua tegur akak. Kami bukan masuk campur, masuk kain apa. Maaf cakap lah tak baik akak macam tu. Korang cakap senang lah. Dapat laki macam laki aku baru korang tahu. Lambat melawan bersiap pergi kenuri pun lambat macam pun nak darah. Dia marahkan laki dia. Panjang cerita dia, 13 episod. Tapi saya ringkaskan lah. Dia marah suami dia lain macam. Kadang-kadang dia marah tu dia tak sedar depan orang. Ni yang kita sebut dosa syubhah. Dia rasa tindakan dia betul. Dia kata kalau aku tak buat macam ni, laki aku duduk macam ni. Aku terpaksa buat macam ni. Nampak? Itulah kadang syaitan pandai, dia cucuk. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, suami dia meninggal. Okeylah, tak apa, suami dia meninggal. Tak lama selepas tu, isteri tu pula banyak bunyi tu, marah laki dia tu, meninggal. Masa isteri dia meninggal tu lah yang agak menyayat hati sikit lah. Masa isteri dia tu meninggal, orang kampung datang mandikan jenazah. Satu benda yang kurang, tak apa nak syok jadilah. Orang duk bersih-bersih tu, mulut jenazah tu keluar najis tuan-tuan. Keluar najis. Allahu Akbar. Ni saya tak sebutlah tempat mana, individu mana saya tak sebut. Yang iktibar sajalah. Keluar najis menerusi mulut, tuan-tuan bayanglah. Terkejut ada orang yang sampai trauma. Tengok tu dia trauma. Berminggu-minggu jugalah bila dia tengok benda tu jadi depan mata. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak balas perbuatan hambanya itu, nanti dikubur pun boleh. Tapi bagaikan Allah Ta'ala nak tunjuk pada yang masih hidup ni, engkau buat macam tu pada laki engkau, kau tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Semua ambil iktibar. Memang menyayat hatilah keadaan tu. Orang biasa tekan perut, keluar ke belakang najis. Ini berhamburan keluar banyak. La hawla wa la quwata illa billah. Ni buat kesedaran kita semua sama-sama lah ya. Jaga mulut masing-masing. Tapi abang-abang jangan jadi ni modal pula. Balik nanti dia ulang yang ni. Awak mulut nampak sama ustaz cakap tadi kan. Awak ingat semua keluar kot hidung, keluar kot telinga, habis semua keluar dia. Abang-abang pun sama. Kalau abang buat perangai tu, abang pun tak jadi macam tu, tak lagi teruk ke apa. Masing-masing bermaafan, berbaik-baik sampai ke syurga. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Lias di atas perkongsian yang baik tadi. Iaitu kalau kita mengabaikan tanggungjawab yang paling penting adalah menyebabkan kita akan hilang hormat ataupun hilang respect kepada pasangan kita. Dan yang paling penting adalah kalau kita mengabaikan tanggungjawab ini akan menyebabkan kita terjerumus dalam dosa. Dan dosa yang paling kita takut adalah jenis yang kedua, itu iaitu dosa subhah. Yang mana kita melakukan sesuatu itu kita rasa betul, tapi sebenarnya isi Allah membawa kita kepada neraka Allah. Wa na'udzubillah. Okey, jadi kita dah habis pusingan kedua. Jadi kita, sebagaimana yang dijanjikan sebentar tadi, sebelum kita ke kesimpulan pusingan ketiga, kita buka program kita ini untuk soalan-soalan daripada para jemaah Jadi kita buka satu soalan daripada kaum muslimin dan juga satu soalan daripada kaum muslimat. Dipersilakan. Kalau ada yang ada soalan, boleh kita ada sediakan mikrofon di depan ni. Ada ke? Soalnya. Okey, silakan. Ya. Bagi mic. Sila perkenalkan nama Sila perkenalkan nama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi. Just nak bertanya satu soalan berkaitan dengan sebuah keluarga yang mungkin bahagia dan dipenuhi dengan ilmu yang macam Ustaz kita tadi, 3 perkara yang telah dinyatakan awal-awal tadi, namun akan berlaku sedikit kepinjangan di akhir-akhirnya apabila si suami menyatakan nak kahwin lagi. Okey, dari sini kita umat mutakhir ini kita perasan yang ini memang kalau sebut je kaum perempuan ni memang dia memang payah sikit. So kat situ saya nak minta Ustazah ulas lah. Terima kasih. Baru nak pelawar. Ya. Silakan Ustazah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni macam tak puas hati dengan saya tadi tu kan? Dia bawa isteri tak tu? Berani tanya tu. Patut kita kena suruh Ustaz Ilyas ulas tajuk ni kan? Ustaz tak bawa isteri pada ni Ustaz? Tak bawa. Tapi dia tengok live kot, risau kat mana tu. Okey, baik. Kita sebut apa tuan-tuan puan? Tadi Ustaz dah ulas panjang sebenarnya. Pada saya bila kita sebut kadang-kadang orang tu nampak macam baik dah, tapi tiba-tiba di penghujung berlaku juga dugaan macam ni. Maka sebab tu kita tengok bagaimana Nabi SAW ajar kita tuan-puan. Bercakap tentang ujian, bercakap tentang dugaan. Pada saya ini salah satu dugaan dalam rumah tangga. Sebab tu wallahu alam lah, saya bukan orang yang melarang poligami ataupun saya bukan orang yang sokong sangat-sangat, tidak. Kita ni orang yang duduk di tengah-tengah, betul tak perempuan? Sedang mencari sokongan ni. Okey. Baik. Dia begini tuan-tuan puan. Wallahu alam. Ini pandangan saya bila saya kendalikan banyak kes-kes runding cara keluarga Bukan tak ada pasangan poligami yang baik tuan-tuan puan, ada. Ada satu pasangan yang saya handle, 3 isteri dia semua duduk satu rumah tuan-tuan puan. Allahu akbar. Ni kita kena sembang PM tepi Ustaz Ilyas lagi. Ada tuan-tuan puan, ada. Cuma hak ada tu Ramli sebut apa? Kadang-kadang je tu. Hak jarang-jarang tu payah nak jumpa. Hak boleh buat macam ni. Payah nak jumpa. Sebab tu pada saya kita tidak meletakkan dia dah komplit dah faktor ni, kenapa pula isteri tolak dan sebagainya, tak. Orang perempuan ni tuan-tuan puan, bila tuan-tuan kahwin dengan depa, seluruh hidup depa adalah seluruh orang Kedah ni memang dia tak boleh cakap, dia boleh cakap bahasa Kuala Lumpur ni satu perenggan, lepas tu dia patah balik bahasa original dia. Mereka ni tuan-tuan puan, bila dah kahwin tuan-tuan puan, sentuh hati dia, hidup dia tinggal kawan karib dia. Sebab tu orang perempuan bila dah kahwin, dia tak ada dah me time keluar shopping sangat, ada sikit je. Dia beza dengan orang lelaki. Orang lelaki-lelaki walaupun dia dah kahwin, sahabat karib di kedai mamak dia tinggal tak? Istiqamah. Tak tinggal istiqamah. Ustaz kata. Yang kaki mengail, tinggal tak sahabat mengail? Jaranglah nak jumpa hak tinggal ni. Tapi isteri dia walaupun BFF dia, bila dah kahwin dah, dia tinggal habis. Sebab apa? Bagi dia, suami dia adalah segala-galanya. Cuma kadang-kadang bahasa tu sukar untuk difahami. Sebab tu tadi saya dalam banyak-banyak nota yang Ustaz dah sebut tadi, saya rasa saya dah cuba cerna dengan pengalaman saya kendalikan kes-kes runding cara keluarga ni tuan-puan. Kadang-kadang hari ni walaupun suami banyak ilmu, tapi cara komunikasi dia tidak betul dengan isteri, maka itu yang menyebabkan kadang-kadang isteri tak boleh terima. Cara kita bercakap. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar, layyinul kalam qayyidul qulub. Perkataan yang baik akan mengikat hati orang yang dengar tuan-tuan. Kan? Sebab tu kita dalam rumah tangga, saya biasa handle kadang-kadang tuan-puan, saya handle kursus perkahwinan lain cara, pasca perkahwinan lain cara dan tuan-puan. Kita pernah bawa pasangan yang dah 30 tahun kahwin, bawa kita duk program 3 hari 2 malam dekat Pulau Pangkok. Kita pergi macam-macam pulau tuan-puan, nak bagi masa berdua-duaan. Kita tanya bila kali terakhir dia sebut I love you dekat pasangan masing-masing, tak ingat tuan-tuan.
Tuan-tuan puan, bila kali tak akhir sebut I love you kat pasangan masing-masing? Oh, Ustaz Elias tak usah tanya lah, tengok baju tahu dah, hari-hari dia sebut I love you kat bini dia. Tengok baju je kita tahu dah. Kadang-kadang faktor umur, dia ada banyak faktor. Kita tak boleh kata, oh tu ustaz pun kahwin lain. Tak, sama je orang lelaki-lelaki, tuan-tuan puan. Ustaz tak ustaz sama, perempuan pun sama. Ustazah ke tak ustazah ke sama, tuan puan. Macam ustaz sebut tadi, ada syaitan masing-masing. Sebab tu pada saya, kadang-kadang faktor yang paling besar bila datang jumpa dengan kita, bukan bini tak nak bagi, tapi komunikasi yang tak betul. Cara dia. Bagaimana kita sebut, sebab orang perempuan, tuan-tuan, dia akan bagi seluruh hidup dia pada tuan-tuan, tapi kalau sekali tuan-tuan cederakan emosi dia, dia akan ingat 7 keturunan dia bawa. Betul. Sebab tu kalau boleh saya ringkaskan sikit, cara kita bercakap kadang-kadang benda ni, saya tidak nak menyalahkan, oh agama dah komplit, hak ni dah bagus, ilmu dah ada, tapi pasal apa tak boleh nak jumpa titik persamaan? Mungkin kita kena semak banyak benda lagi. Antaranya komunikasi. Kena tengok balik macam mana cara kita bercakap. Sebab orang lelaki-lelaki, ni kita sebut sains sikit, tuan-tuan. Saraf yang menghubungkan antara lelaki-lelaki dengan otak kanan dengan otak kiri, lelaki-lelaki dengan perempuan berbeza. Saraf orang perempuan dia lebih tebal berbanding dengan saraf orang lelaki-lelaki. Sebab tu orang perempuan ni dia multitasking. Sebab tu tuan-tuan, cara nak bercakap dengan isteri dia tak sama macam cara orang lelaki. Orang lelaki-lelaki dia boleh straight to the point. Ustaz tanya, nak makan apa malam ni? Contoh. Kalau orang lelaki-lelaki tanya, kita kena jawab straight. Kita tak boleh, ni perempuan, kalau suami tanya nak makan apa malam ni, kena straight. Nak makan nasi kandang. Kalau kita sebut tak tahulah, dia tak boleh brain, dia tak boleh fikir apa dia tak tahulah. Akhirnya dia akan kata apa? Oh, bini aku kenyang kot. Bini kata apa? Oh, sampai hati aku nak makan tapi dia tak bawa aku. Akhirnya, walaupun masing-masing ada ilmu ni, walaupun masing-masing semayang dia bagus, tapi komunikasi yang tidak betul. Dia tak sama macam orang perempuan. Tuan-tuan, saya sebut malam ni, nak tegur isteri. Tengok hari ni, isteri kita tak basuh pinggan. Tuan-tuan jangan straight to the point. Awak tak basuh pinggan hari ni. Orang perempuan kan rasa apa? 7 keturunan punya aku jaga anak cucu cicit. Hari ni yang sebut aku tak basuh pinggan. Cara fikir orang perempuan dia tak sama. Dia subjektif. Jadi kalau nak tegur dia, tuan-tuan kena mula lagu ni. Selama ni lah hidup kita, awaklah banyak tolong saya. Anak-anak kita semua awak uruskan. Hari ni saya tengok awak tak basuh pinggan, awak ada masalah ke? Tu dia point dia. Awak ada masalah ke? Tuan-tuan tanya macam tu, satgi dia sin-sin lengan pi basuh habis sekali dengan tuan-tuan dia basuh satgi. Sungguh. Ni buat terbiak. Ni bahasa saya sebut, berdasarkan yang saya handle. Sebab apa tuan-tuan puan sedih. Hari ni tuan-tuan puan, saya ingat ni lah kot saya punya rumusan lagi, kira bagi ustaz tutup terus yang moderator saya kira sekali dengan conclusion saya. Saya nak sebut macam ni tuan-tuan puan. Malam ni kita duduk di sini sebab apa? Sebab kita nak cari kebaikan dalam berumah tangga. Bukan kita nak merendah-rendahkan pasangan, bukan kita nak melebihkan diri, dak. Bukan balik lagi, dengar tu apa ustaz kata tadi, dak tuan-tuan puan. Saya nak sebut kita duduk di sini kerana kita tak nak kita menyesal bila tangan yang kita nak pimpin tak ada lagi, tuan-tuan puan. Saya di Putrajaya, saya duduk di Putrajaya. Saya mandikan jenazah di Kuala Lumpur, wilayah dengan Selangor, sebab saya ada tauliah di 2 negeri ni. Banyak jenazah ustaz cerita tadi bukan sekadar najis. Darah tak berhenti daripada hidung telinga, daripada telinga tak berhenti, tuan-tuan puan. Macam-macam kisah kalau kita nak cerita bahagian masing-masing. Dalam banyak-banyak jenazah saya sangat suka bila mandikan jenazah akhir sekali, selepas kita dah mandikan, biasanya mandi tu saya akan panggil waris dulu, anak-anak. Balik ni tanya anak-anak, kalau abah mati hang boleh tak mandikan abah? Tanya anak-anak, tuan-tuan puan. Balik lagi golek pi pusing kat bini, jangan cuek saja, tanya bini. Ustaz suruh tadi kan. Kalau abang mati, awak boleh tak uruskan jenazah abang? Kalau saya mati, abang boleh tak mandikan jenazah saya? Tanya tuan-tuan puan. Banyak jenazah saya jumpa bila akhir sekali selepas kita wudukkan nak jiruh dengan ayat yang last tu, tuan-tuan puan, ayat kapok baruh dengan ayat daun bidara tu, sebut daun bidara. Majoriti saya boleh kata daripada 100%, 96%
Pasangan yang bila dia jiruh ayat terakhir di atas tubuh pasangan, semua menangis tuan-tuan. Sebab apa? Mai lintasan-lintasan penyesalan. Ish, kalau lah waktu dia hidup dulu aku mandikan dia. Ish, kalau lah waktu dia hidup dulu aku boleh bagi apa benda dia nak. Semua mai tuan-tuan waktu tu. Maka sebab tu Quran beri peringatan pada kita. Saya nak tutup dengan ayat ni tuan-tuan puan. Allah Ta'ala sebut cukup ringkas tuan-tuan puan. Ayat yang kita baca dalam surah tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat kita akan baca. Inna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Betul? Inna kunna muqinin. Allah kata apa? Ya Allah, nanti ada sekelompok orang dalam di akhirat nanti dia akan sebut, ya Allah, telinga kami dah dengar, mata kami dah tengok dah orang-orang yang menyesal. Tengok dah pembalasan ni. Farji'na, kembalikan kami ke atas muka bumi ya Allah, untuk kami buat balik amal soleh, untuk kami jaga pasangan kami tuan-tuan, untuk kami berbakti pada keluarga kami. Dia minta nak patah balik ke dunia banyak mana tuan-puan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Quran kata, kami minta ya Allah sikit je masa, 1 saat je, bukan 10 tahun, bukan setahun, satu detik je tuan-puan. Tapi boleh patah balik tak? Patah Arab kata, lan tarji'al ayyamul lati madat, takkan kembali hari yang dah berlalu pergi. Maka sebab tu ya, hari ni malam ni tuan-tuan puan, Cik Ustaz sebut tadi bermaaf-maafan dengan pasangan. Ya, cuba cek balik apa benda yang kita nak tapi sukar untuk difahami oleh pasangan kita. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala bantu kita untuk selesaikan masalah kita, sebab ujian takkan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya, sama ada melalui pasangan, sama ada melalui anak, tujuan akhirnya tak lain tak bukan mungkin Allah Ta'ala nak tinggikan darjat kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat seronok dapat jumpa dengan warga Surau Jenaris. Mudah-mudahan ya kita jumpa kat sini, nanti kita jumpa balik dalam syurga. Kita tengok masing-masing berpimpinan tangan dengan pasangan masing-masing, sama-sama langkah masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih Ustazah Nazirah di atas jawapan yang diberikan dan juga kira gulung untuk pusingan beliau. Dan kita raikan satu lagi soalan daripada Muslimat, dan kita minta Ustaz Liah jawab dan terus gulung terus Ustaz, dengan STL itu kita gulung dengan net sekali. Boleh. Okey, dipersilakan. Satu soalan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, seorang wanita yang ingin dibawa suaminya ke syurga hendaklah belajar, dengan kata lain hendaklah berilmu agar mengetahui setiap yang harus dilakukan sesudah bernikah dan sesudah suaminya meninggal dunia. Kerana kita semua tahu pada ketika seorang wanita kehilangan suami, atau lebih tepat suaminya masuk syurga, sudah pasti akan dicari oleh suami dan akan membawanya ke syurga untuk menjadi penemannya di syurga. Persoalannya, adakah sekiranya seorang isteri yang telah dididik baik oleh suami, tetapi selepas suaminya meninggal, mereka tidak lagi menjadi isteri soleha, adakah masih ada harapan untuk mendapat syafaat suami? Atau isteri tadi akan menjerumuskan suami ke neraka? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Tanya soalan macam baca sajak tu, yang sebab rasa tu macam sebab pula dengar soalan. Allahu Akbar. Soalan abang kita tadi tu dah dijawab Ustazah tu. Insaf rasa tu, rasa tak jadi ikut soalan tadi. Memang gulung sungguh sampai tak ada tangan dah tu, jadi seram rasa. Terima kasih puan yang bertanya soalannya. Ya, sememangnya dalam kehidupan kita ini, manusia ini salah satu sifat dia ialah, kata apa, dalam doa kita sering baca dan doa favorite Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami atas agamamu. Hati kita ni berbolak-balik, maknanya dia tidak tetap. Mari bulan Ramadan dia semangat lain macam, habis Ramadan masuk 1 Syawal raya dia berubah-ubah. Duduk dalam surau dia macam ni,
Sampai selipar ajak lagi tak tahu apa jadi. Hak dalam ni semua tak tahu nak ke syurga ke laut pun tak tahulah ke mana. Jadi yang kita minta kepada Allah Ta'ala, moga ditetapkan hati dan iman kita. Apa-apa pun dapat peluang jumpa dengan mana orang alim, orang soleh, tolong minta dia, tolong doakan kita istiqamah saja. Tu je nak pesan. Kadang ada orang kata, Ustaz kalau jumpa orang alim apa kita nak minta selain pada ajak selfie. Minta orang soleh tu, orang alim tu, tolong doakan kita, tetapkan iman kita. Tu lah. Suami masih hidup, suami meninggal ke, sebagai isteri jaga amalan itu. Doa siang malam. Anak-anak keliling kelalang duduk ni, telefon mak, selalu tengok mak dan lain macam, sikit nampak perangai, kena ingat, mengingat. Tu kena ingat. Lepas tu saya masih ingat lagi antara yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata apa? Khairun nisa rakib benal ibil. Panjanglah hadis tu. Nabi kata sebagus-bagus wanita itu adalah yang boleh menunggang unta. Apa maknanya itu? Bagus wanita paling bagus menunggang unta. Maknanya apa? So maknanya Nabi nak menyebutkan salah satu sifat wanita yang bagus ni, dia adalah oyen ada pula ni apa? Dia seorang wanita yang bagus ni sifatnya lasak. Kalaupun ketiadaan suami, dia boleh I will survive. Sifatnya itu, I will survive. Suami tak ada pun dia boleh meneruskan kelangsungan kehidupan dia itu. Ada anak ke, ada kawan-kawan. Sebab tu saya selalu pesan ibu-ibu, mana-mana yang dah tak ada suami, masuk kumpulan-kumpulan Marhaban, Waqi'ah, Surah Al-Mu'su, apa-apa masuklah kumpulan Yasin ke apa. Jangan duduk seorang di rumah. Dah lah seorang, lepas tu duduk di rumah seorang pula. Lepas tu tengok pula drama-drama mengarut menantuku hantu, iparku syaitan. Jadi bila tengok cerita macam tu, mempengaruhi minda. Lepas tu pula dia terbayang menantu aku ni perangai sama macam watak ni. Dia tengok. Lepas tu orang sudah datang surau, datang masjid, berkawan, jumpa orang. Ada kumpulan-kumpulan tu. Di situ dapat membina iman. Lepas tu ulama mengajarkan ilmu jalan menuju iman. Iman jalan menuju kasih sayang. Kasih sayang jalan menuju syurga. Ilmu, iman, kasih sayang, syurga. Lepas tu ilmu ni asas. Mana-mana sekalipun. Kalau tadi kata macam mana, kalau isteri tu berubah perangai apa, suami dah didik daripada hidup lagi dah. Dia berubah perangai ke apa, lepas ketiadaan suami tu hal lain. Tu tak ada masalah dengan suami tu. Suami dah bagi, dah didikkan dah. Tak ada masalah di situ. Tapi kesianlah isteri tu. Maknanya dia nak kalau boleh nanti akhirat bertemu balik kembali di syurga dengan suami dia. Maka yang nak kena dijaga adalah masa hidup ni, amal soleh kena dijaga masing-masing semua. Kawan-kawan mengingat sesama kita. Tapi itulah, kalau diberi pilihan tuan-tuan semua, kalau lah, ni cerita kalau tak edit. Kalau boleh nak siapa meninggal dulu, suami ke isteri meninggal dulu? Kalau tanya tuan-tuan lah, jujur cakap lah, siapa meninggal dulu kalau boleh lah? Kalau boleh Ustaz, biarlah saya meninggal dulu, tunggu pintu di syurga lah, apa lama lagu Elikat tu. Dia kalau ikutkan kalau lah seorang isteri meninggal dulu pun okey juga cerita dia. Pasal untung seorang isteri kalau dia meninggal dunia, yang memandikan dia suami, yang menyembahyangkan dia juga adalah suami, yang akan mendoakan dia juga adalah suami. Tapi kalau suami meninggal, takkan isteri pula tak edit. Jadi macam mana akak-akak, nak meninggal dulu ke suami dulu kan, macam mana? Saja apa kesimpulan Ustaz begitu pula, minta siapa mati dulu pula. Tak, nak ceritanya bahawa kehidupan bukan kita yang tentukan, tapi persiapan menuju ke arah itu. Itu yang Tuan sebut tadi tu, persiapan ke arah itu. Tanyalah malam ni, abang agak kalau saya yang meninggal ni, abang boleh semayangkan saya ni, boleh tak ni? Abang subuh pukul 11 pagi, macam mana nak semayang jenazah ni? Awak tahu tak berapa rakaat semayang jenazah? Kan rakaat, nampak? Nampak sangat tak tahu lah. Jadi bagi saya lah, ilmu persiapan menuju ke alam sana sebenarnya bermula daripada sekarang. Inilah, walaupun kadang semang-semang santai, mengingat sesama kita. Kerana kita nak kalau boleh bahagianya kita dengan pasangan, bagaikan orang sebut, nikah sekali buat, kahwin sampai ke liang lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai mati. Jangan jadi macam setengah macam dunia hari ini. Pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta fasah. Pagi bernikah, petang menyanggah.
Belum lagi hilang inai di jari, bercakap sudah meninggi-ninggi suara tu. Dulu lingyang-lingyang, sekarang baling melayang, baling melayang. Awal-awal cinta manis dulu, manis, semua manis, pick up lain bagai. Sekarang yang tinggal kencing manis saja yang ada. Moga-moga keluarga kita sampai ke syurga. Budak-budak sang kata apa? #til jannah. Amin ya rabbal alamin. Kitalah keluarga syurgawi. Amin. InsyaAllah. Amin, 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 amin. Amin, amin. 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 Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Ya Okey, dengan demikian tadi berakhirlah program perbual bicara kita pada malam ini. Bagi pihak ahli jawatankuasa surau, mewakili pengerusi dan semua ahli jawatankuasa kerja, mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada panel kita, Ustaz Ilyas Mayan dan juga Ustazah Nazira Abu Bakar. Dan bagi pihak ahli jawatankuasa juga, kami minta mohon maaf jika sepanjang mengendalikan program ini ada silap dan salahnya. Jadi kita tutup program kita pada hari ini dengan baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita selepas ini akan terus ke solat Isyak.